Selamat pagi, saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenung petikan di dalam buku Efesus bab 1. Rasul Paulus sedar bahawa hanya doa dan mengucap syukur kepada Allah Tuhan merupakan suatu pengajaran yang utama di dalam agama dan iman orang Kristian. Secara keseluruhan, bab 1 hingga 3 menceritakan Injil Yesus Kristus dan disambungkan dengan frasa itulah sebabnya untuk bab-bab yang seterusnya bagi bab 4 hingga 6 yang menunjukkan aplikasi cerita kita di dalam kehidupan Injil untuk kita sekalian. Ayat-ayat 1 hingga 2. Di sini Paulus mengumumkan bahawa dialah adalah Rasul Kristus kerana dia sedar ini merupakan suatu kebanggaan untuk bekerja demi Kristus dan adalah mengikut kehendak Allah. Paulus juga merupakan seorang yang diutuskan Kristus untuk membawa berita baik ini kepada Allah. Rasul-rasul di dalam gereja merupakan perkhidmatan yang dilantik kepada umat Allah. Rasul-rasul di dalam gereja merupakan perkhidmatan yang dilantik khas oleh Kristus dan dirahmati Tuhan dan diberikan bantuan roh untuk memberitakan Injil kepada gereja-gereja pada awalnya. Paulus sedar dan yakin bahawa ia adalah mengikut kehendak Tuhan di dalam pelayanan Kristus ini. Bila kamu mengambil bahagian di dalam pelayanan Tuhan, adakah kamu rasa kebanggaan untuk melayani Tuhan? Dan adakah kamu sedar akan kekuatan dan peluang untuk melayani Tuhan itu adalah bertujuan untuk memberi kemuliaan kepadanya? Yang kedua, surat ini menuju kepada umat-umat Allah di Efesus yang setia dalam hidup dan yang bersatu dalam Yesus Kristus. Semua Kristian harus menjadi setia dalam hidup Tuhan kerana kita akan memperolehi kurnia dan kekuatan di dalam Kristus. Yang ketiga, perberkatan Paulus mengurniai kamu dan berkat dan kesejahteraan menunjukkan bahawa Paulus prihatin terhadap hal ehwal umat-umat Allah sekalian. Oleh itu, tidak adanya kesejahteraan tanpa kurnia. Justru, kita hendak sentiasa berdoa untuk sama-sama supaya kita akan selalu bersama Tuhan dan memberikan kurnia yang segar oleh Roh Kudus setiap masa. Dari ayat 3 hingga 10, Paulus bermula dengan ucapan syukur, pujian dan segala kebaikan yang kita dapat menikmati manfaat dan kegembiraan di dalam Yesus Kristus. Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani dari syurga. Dari ayat 3, sebagaimana segala limpahan berkat dari Tuhan Bapa Yesus Kristus. Ini bukan kemewahan sementara dari segi kesihatan atau kekayaan, bahkan diberkati Tuhan dari syurga untuk gerejanya agar dapat membezakan kita dari duniawi ini. Oleh itu, kita hendaklah kamu memusatkan fikiran kepada perkara-perkara yang di syurga, bukan kepada perkara-perkara yang di bumi seperti yang dicatat di Kolose bab 3 ayat 2. Ini ialah kerana Tuhan telah memilih kita semua dan telah menjadikannya anak-anak Tuhan. Dari Efesus bab 1 ayat 5. Kita mempunyai hak untuk mewarisi keistimewaan anak-anak Tuhan. Kita telah dipilih sebagai bangsa yang kudus untuk Tuhan. Inilah pengudusan, penyelamatan iman kita di dalam Yesus mengikut kehendak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan.
di ayat 6. Marilah kita memuji Allah bagi rahmat-Nya yang mulia, yang dikurniakannya kepada kita melalui anak yang dikasihinya untuk pengampunan dosa. Kerana kitalah orang-orang yang ditebus di dalam Kristus. Rancangan Allah adalah untuk menyatukan segala sesuatu yang telah diciptakannya, baik yang di syurga maupun yang di bumi, dengan Kristus sebagai kepala. Ini menyatukan kita semua, tidak kira bangsa orang Yahudi atau bangsa yang lain. Kita disatukan di dalam Kristus di ayat 10. Dari ayat 11 hingga 14, kita akan mewarisi berkat yang kekal yang datang dari Kristus. Di ayat 11, Tuhan telah memilih kita kerana Dia mahu kita menjadi umat-Nya dan boleh hidup bersatu dengan Kristus. Syurga ini akan diwarisi oleh orang Yahudi dan bukan Yahudi selagi kita menerima penyelamatan Yesus Kristus. Ini bermula dengan perjanjian keluarga Abraham dan juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Selagi kita percaya yang Yesus Kristuslah anak Tuhan dan berita baik Injil ini akan menjadi pegangan iman hidup kita semua. Kita telah dikurniai Roh Kudus dan telah menjadi milik Tuhan seperti yang dijanjikan di ayat 13. Roh Kudus sendiri akan mengkuduskan kita semua kerana Roh Kudus itulah yang dijanjikan Tuhan untuk umat-Nya. Selepas kita dikuduskan, Roh Kudus kita diasingkan oleh Tuhan. Kita dibezakan dan menjadi milik Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan dan umat-Nya. Rasul telah menyatakan bahawa kita semua, ini semua adalah rancangan Tuhan, di mana kita akan menerima rahmat Tuhan dengan hak-hak istimewa rohani. Kita akan dapat memberi puji-pujian kepada Tuhan untuk iman yang dikurniakan kepada kita melalui Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Inilah Injil penyelamatan Yesus untuk kita semua. Akhirnya pada ayat 15 hingga 23. Kita sampai pada akhir bab 1, di mana Paulus berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk umat Kristian di Efesus. Dia berdoa agar Tuhan bersama mereka dan teruskan memberi berlimpah-limpah berkat kepada mereka. Paulus berdoa, mereka akan dibebaskan dari penganiayaan, dari dogaan kekayaan, keseronokan duniawi ini. Di sebaliknya, Paulus berdoa agar mereka akan memperolehi kebijaksanaan rohani dan pengetahuan wahyu di dalam Kristus, supaya pengetahuan praktikal ini akan membantu mereka di dalam kepercayaan dan iman sebagai seorang Kristian. Paulus berdoa bahawa fikiran mereka akan dibuka dan dapat memahami dan pengajaran Tuhan di ayat 18. Tuhan telah memberikan kuasa dari surga dan dunia kepada anak-Nya Yesus. Di ayat 22, Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus dan memberikan Kristus kepada jemaah sebagai penguasa segala sesuatu. Di ayat 23, jemaah itu tubuh Kristus dan kesempurnaan Kristus, dan Kristus menyempurnakan segala sesuatu di mana-mana sahaja. Gereja perlukan menggunakan kuasa yang membangkitkan Yesus dari maut. Itu memenuhi pelayanan Yesus demi kemuliaan Tuhan. Pada kesimpulan untuk bab 1 ialah, nombor 1, sebagai anak-anak Tuhan umat yang mempunyai iman dan kepercayaan di dalam Yesus Kristus, kita adalah satu di dalam kasih kurnia Tuhan. Inilah yang dijanjikan Tuhan
di mana Yesus datang untuk menunaikan dan memenuhi rancangan Tuhan untuk kita semua di dalam penyelamatan Kristus di atas salib. Yang kedua, kesimpulannya, kita harus belajar memberi pujian kepada Tuhan kerana apa yang dilaksanakan oleh Yesus untuk kita. Dosa-dosa kita diampunkan dan hanya dengan penebusan darah Yesus kita dapat hidup sebagai orang rohani yang baru di dalam tubuh Yesus, di mana Roh Kudus Tuhan akan bersama kita setiap hari. Yang ketiga, kita dapat mengalami kuasa Tuhan seperti yang membangkitkan Yesus dari maut. Kuasa ini akan memberikan kita kekuatan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, tidak kira bangsa, bahasa dan agamanya. Yang akhir sekali, kita harus berdoa bukan sahaja untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain dengan hati yang bersyukur atas kurnia Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih kerana apa yang Yesus telah laksanakan untuk kami. Dengan penyelamatan yang diberikan secara percuma kepada kami semua, kami mengakui dosa-dosa yang telah kami lakukan dan percaya Yesus ialah juru selamat kami yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas segala rahmat dan pemberian Tuhan kepada kami sekalian. Tuhan kasih kami. Tuhan mengambil berat tentang kehidupan kami di sini. Tuhan melindungilah kami dari segala kerisauan dan kekuatan kerana Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kami ingin menyerahkan jiwa dan kehidupan kami kepada Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.